Semoga selamat datang ke SRTV. Ini adalah video 90 minit sebelum bermulanya perlawanan di antara Sabah FC menentang DPMM FC. Sekali lagi akan berlangsung di Stadium Likas hari ini. Sewaktu video ini dirakamkan, sewaktu anda menonton video ini, di mana kick-off akan berlaku jam 8 malam. Dan untuk tiket pula sepanjang pencarian aku, tidak ada penjualan online tiket dilakukan. Ianya hanya boleh dibeli secara fizikal saja, di mana akan bermula pada jam 11 pagi ini di Stadium Likas. So jangan ketinggalan untuk menyaksikan perlawanan ni, di mana tiket dia pun memang cukup murah. Grandstand RM15 saja, All Fortress, Scoreboard, PT Zone semua RM10. Dan aku sendiri akan turun menyaksikan perlawanan ni lah. Pasal yalah excited mau tengok, mau memperhangatkan semangat ni bagi persiapan saingan Liga Super yang akan berlangsung pada 10 hari bulan nanti, bulan depan, di mana Sabah akan menentang Melaka FC untuk perlawanan pembukaan. So iklan seperti biasa, buat anda yang belum subscribe bagi SRTV, sila tekan butang subscribe di bawah dan juga tekan butang notification agar anda tidak ketinggalan untuk perkongsian dan juga video-video yang seterusnya. Dan aku mempelawak anda juga, tiada paksaan, untuk menjadi member SRTV dengan hanya berbelanja RM5 bagi tiap bulan. Ada few of them sudah telah menyertainya. Terima kasih untuk anda semua. Di mana anda akan menjadi lain daripada yang lain. Anda akan mendapat badge di sebelah nama anda, yang badge itu akan memberitahu berapa lama sudah anda menjadi member SRTV, dan anda juga boleh menggunakan stiker dan juga emoticon yang berbeza daripada komentar-komentar yang lain. So terima kasih buat anda yang sudah subscribe. Terima kasih buat anda yang telah menjadi member SRTV. Jadi di video sebelum 90 minit ini, kita akan berbincang mengenai player yang mungkin akan turun pada perlawanan ini dan seterusnya. Aku menambah sedikit lagi itu formation yang mungkin akan digunakan oleh Sabah FC based on perlawanan Buriram tempoh hari lah. Jadi untuk play Sabah FC guys, seperti yang aku tekan pada video sebelum ni, dan juga berdasarkan daripada apa yang aku tengok sekarang ni, daripada 2 sesi latihan terakhir daripada Sabah FC, aku nampak sana semua wajah-wajah pemain import especially berada di sesi latihan, dan aku merasakan mereka akan eligible lah untuk diturun as a starting 11 pada perlawanan tersebut. Dan of course pemain-pemain kita yang sedia ada pun ada dalam sesi latihan tersebut, dan ini menunjukkan satu berita yang gembira untuk kita lah. So sama ada mereka ni akan diturunkan as starting 11 ataupun tidak, itu menjadi persoalan sekarang ni. Dan aku juga melihat dari segi news Sabah FC, news DPMM, sekiranya ada perkongsian yang menarik, boleh aku berikan kepada anda. Unfortunately buat masa ni belum ada lagi, tapi aku tidak boleh tunggu kerana aku perlu keluarkan video ini awal. Dan aku ingin terus membawa anda ke starting 11 yang mungkin akan dilakukan oleh Sabah FC. So ini adalah yang aku jangkakan. Again, ini adalah based on apa yang telah ditampilkan sewaktu perlawanan Buriram tempoh hari, di mana aku menganggarkan tactical 3-4-3 masih lagi akan diguna pakai, dan aku menganggarkan ini adalah starting 11 untuk Sabah FC. Perubahan yang ketara di situ adalah kamu tidak melihat Darren Lock dan juga Sifu di dalam starting 11 ni. Kerana macam aku katakan, unless kita menggunakan tactical 4-3-3 atau 4-4-2, aku boleh nampak di situlah aku boleh masukkan Sifu dan juga Darren Lock. Tapi unfortunately untuk 3-4-3 sekali lagi ni, aku tidak nampak mereka boleh diturunkan as a starting 11. Jadi pada kamu nampak di sini, aku meletakkan Gaby, Dom dan Robinson selaku defender 3 last line kita. Dan ini Damien ni tak kisahlah sama ada AP Damien atau yang lain, tapi aku merasakan Damien lebih layak untuk berada di posisi tersebut. Dan seterusnya di right and wing back kita adalah Daniel Ting dan juga Ingham. Midfield Stu, Pelicanos, dan seterusnya 3 rangkaian serangan kita adalah Kumaran, Ajin dan juga Tierney. Kenapa aku tidak aku mulakan dari atas lah, kenapa aku tidak meletakkan Darren Lock di bahagian Kumaran ni? Kerana aku merasakan kita perlu ada satu backup striker ataupun forward yang cukup bagus sekiranya Ajin perlu direhatkan ataupun cedera. So pengganti untuk Adin sekiranya perlu dilakukan adalah seperti mana yang aku katakan awal tadi, adalah Darren Lock, di mana ianya tidak akan memberi bukan aku maksudkan ianya tidak akan memberi perbezaan yang besar, tapi at least dari segi pengalaman, dari segi way of play tu ianya tidak akan merubah banyaklah, di mana sekiranya kita meletakkan
pemain muda seperti contohnya seperti Hazard, bukan dia tidak mampu, aku rasa dia mempunyai potensi, tapi still banyak lagi yang perlu dia pelajari lah untuk berada di tahap kedua-dua pemain ni. So that's why aku merasakan adalah lebih wajar untuk meletakkan Darren Lock as a sub untuk perlawanan ni, dan juga mungkin perlawanan yang akan datang sekali lagi sekiranya 3-4-3 ni masih lagi digunakan. Untuk Tierney dan juga Kumaran, Tierney aku tidak begitu, dua-duanya aku risau kerana aku merasakan masih ada lagi beberapa player yang boleh berada di tempat tersebut. Contohnya Farhan boleh mengganti Tierney, dan Sifu boleh mengganti Kumaran, dan boleh juga aku masukkan Jafri di situ. Itu yang cuba aku maksudkan lah. So di mana maksudnya untuk area atas 3 ni, rotation dia cukup bagus dan masih boleh mengekalkan tempo permainan sekiranya apa-apa perlu dilakukan. Kita punya midfield, aku meletakkan Stu dan juga Pelicanos di sini kerana ini adalah merupakan dua combination yang logik. Sekali lagi, since kita menggunakan formation ni, dan ini pun sekiranya perlu ada pertukaran, ada masih beberapa nama yang aku boleh percaya di sini, itu Gary dan juga Sifu. Ingat Sifu, kenapa aku letak Sifu di sini juga kerana dia, even aku boleh letakkan Sifu di bahagian sini juga kerana dia ada merupakan player yang mempunyai free roll lah, lebih kurang macam tu. Aku suka dia ni, dia boleh berada di mana-mana sekalipun, membuatkan dia ni adalah macam utility player lah, itu pula ayat dia. Dan seterusnya, bahagian ini yang aku ingin banyak ceritakan di sini kerana again, bukan aku memandang rendah terhadap mana-mana individu yang bakal aku sebut sebentar lagi. Cuma kita memerlukan satu player yang konsisten, yang boleh beraksi 90 minit tanpa melakukan kesilapan. Itu yang aku cuba maksudkan di sini. Aku lebih merisaukan keberadaan Rawison di sinilah. Buat masa ni, aku masih nampak dia selaku squad player, bukan as a starting 11. Squad player maksud dia adalah pemain simpanan untuk Sabah FC bagi menggantikan pemain utama kita cedera ataupun penat ataupun sekiranya perlu merehatkan pemain. Di situ aku nampak perlawanan Rawison kerana dia mampu untuk melakukan tugas-tugas last minute tu, lebih kurang macam tu. So aku ada pikiran tersendiri untuk perlawanan ni, di mana aku mencadangkan sekiranya ianya boleh dilakukan dan agak logik untuk dilakukan adalah Pelicanos diletakkan di bahagian sini dan kita masukkan Sifu di bahagian ni. I know macam agak pelik kerana bagi aku meletakkan Pelicanos as a defender, sebenarnya persembahan Buriram tempoh hari pun agak macam mengecewakan juga, tapi bukan itu aku punya alasan utamaku. Alasan utamaku adalah is a waste of talent lah untuk meletakkan dia di bahagian defender, walaupun dia boleh beraksi di situ, tapi dia lebih dominan berada di bahagian midfield. Cuma apa yang menarik untuk dia berada di sini, aku boleh tengok dia punya function dia seperti Pak Tisu, di mana dia boleh menjadi defensive midfield apabila Sabah melakukan serangan atau lebih mendominasi di bahagian lawan. Jadi at least kita mempunyai lebih kurang 5 player di dalam ni dan Pelicanos akan menjaga di bahagian midfield. Ini adalah function yang sering kita lihat sewaktu adanya Pak Tisu di dalam Sabah FC tempoh hari, di mana pada satu ketika tu dia sudah diletakkan kembali as a defender, tapi dia masih menjalankan role as a defense holding midfield lah, lebih kurang macam tu. So that is why kenapa aku tengok macam nampak lebih logik sekiranya Pelicanos dibawa ke bahagian defend. Cuma again aku katakan ianya waste of talent lah untuk meletakkan Pelicanos di bahagian sana. So at the end of my decision, aku merasakan ini adalah kesebelasan yang agak logik dan juga terbaik untuk dipakai Sabah FC bagi perlawanan menentang DPM FC ni. Dan aku nampak role yang begitu penting lah sekarang. Pasal sekali lagi kalau Rawison berada di sini, mungkinlah kita letakkan Dom. Aku rasa dua gandingan ni tidak begitu baik, walaupun aku meletakkan begini, ianya juga tidak cukup baik. Apa kata kalau aku tukar macam ni juga, aku tidak merasakan Rawison boleh melakukan duty as a
holding midfield kita lah. Lebih kurang macam tu. That is what I see. Again, ini adalah pendapat aku sahaja, bukan aku memandang rendah kemampuan Tara Wilson. Cuma aku lebih menginginkan orang yang mempunyai lebih konsisten di dalam posisi-posisi Sabah FC ni. So itu adalah starting 11 aku. Aku menganggarkan kesemuanya boleh turun again berdasarkan 2 last training yang telah dilakukan oleh pasukan Sabah FC itu. Nampaknya semua ada, semua hadir, semua nampak fit. Dan sekali lagi aku menganggarkan kita tidak mempunyai masalah untuk mengemudi perlawanan ni. Dan aku mengharapkan segala benda yang aku cakap mengenai Sabah FC performance sewaktu menentang Buriram tu, Sabah FC mampu dapat membuktikan yang aku ni salah. Persembahan yang ataupun result yang berlaku sewaktu menentang Buriram tu, semua yang aku cakap tu salah. Itu yang aku ingin Sabah FC buktikan di sini. Aku tidak ada masalah dibuktikan yang semua pandangan aku, semua apa yang aku cakap tu, semua aku punya critical opinion tu dibuktikan salah. Aku tidak ada masalah untuk benda tu. Aku menyambut benda tu dengan bagus kerana aku menganggarkan Sabah FC menyahut. Walaupun aku cakap dia orang tak dengar lah suara aku kan, tapi aku menyahut. Aku menganggap mereka menyahut cabaran yang aku berikan kepada mereka. Itu yang aku mahu untuk Sabah FC lah. So okay guys, itu adalah perkongsian yang boleh aku berikan untuk kamu. So bagaimana pula pendapat anda mengenai share yang telah aku lakukan seperti tadi? Adakah anda bersetuju dengan perletakan starting 11 Sabah FC bagi menentang DPMM ni? Sila tekan komentar anda di ruang komentar di bawah. Dan bertemu lagi di video seterusnya, dan insyaAllah kita bertemu di stadium guys. Assalamualaikum.